Banjir di 4 negeri makin pulih, NGO Pahang atur langkah salur bantuan. Polis Kelantan tubuh unit khas pantau laluan tikus. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi 15 Januari 2021. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dan juru bahasa isyarat Haidi bersama Tan Libi. Seperti biasa, kami akan terus membawa kepada anda kemas kini berita seluruh negara. Untuk lintas langsung Studio Mini Negeri akan dimulakan dengan laporan dari Bumi Kenalang bersama Bu Mawin. Tumpuan pastinya mengenai perkembangan terkini banjir di sana. Seterusnya, kita akan ke negeri di Bawah Bayu bersama Dia Sahlan dengan tumpuannya mengenai operasi mencari dan menyelamat 3 kru bot karam. Dan akhir sekali dari Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa yang bersedia memperincikan mengenai program pendigitalan seni dan budaya. Terus setia bersama Berita Wilayah. Baik, terima kasih. Pelbagai agensi tidak kiralah sama ada kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan maupun perseorangan turut sama berganding bahu untuk menghulurkan sumbangan sama ada dalam bentuk wang, barangan maupun kudrat. Dapur Infak Ummah merupakan salah satu NGO yang turut sama meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk terjejas di negeri ini. Dan untuk berkongsi dengan lebih lanjut, saya kini bersama dengan Timbalan Pengerusi dan Koordinator Program, Badrul Jamili Kamaruddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai inisiatif yang diambil. Alhamdulillah, Pertubuhan Dapur Infak Ummah membantu untuk banjir pada tahun ini. Inisiatif yang pertama ialah kita menyediakan makanan kepada mangsa-mangsa banjir di PPS. Untuk peringkat awal, kita telah pun menyediakan kira-kira 1,500 bungkus makanan bermasak untuk diagihkan di 4 PPS yang berada di daerah Kuantan lah. Program ini adalah kerjasama dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang, yang mana kita Dapur Infak Central Kitchen adalah salah satu pusat masak berpusat di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan untuk pasca banjir, kita menyediakan barang-barang keperluan lah untuk diagihkan ke daerah-daerah tertentu yang kita pilih lah. Dan insya-Allah untuk peringkat yang pertama ni kita akan agihkan ke daerah Kuala Lipis melalui PKOB Kuala Lipis. Dan untuk sumbangan ni, apa bentuk-bentuk sumbangan yang boleh ataupun yang diberikan kepada penduduk terjejas? Untuk pasca banjir ni, insya-Allah kami akan bagi keperluan asas lah, antaranya pek makanan yang berupa beras, susu, tepung dan sebagainya, keperluan anak-anak, pampers, susu formula, kemudian kita sediakan juga selimut, towel dan juga bahan-bahan pencuci lah, termasuklah keperluan peribadi, ubat gigi, sabun, shampoo dan sebagainya. Dan macam mana untuk orang ramai yang turut sama ingin menyumbang dan membantu penduduk terjejas ni, macam mana nak bagi sumbangan kat Dapur Infak? Kepada sahabat-sahabat, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan NGO yang bersama dengan saya, antaranya sahabat Rakan Fikir, Dana Mawadah, sahabat Telekong Kuantan dan juga beberapa NGO yang lain, sahabat-sahabat yang membantu, kawan-kawan saya. Dan bagi mereka di luar sana yang ingin bersama dengan kami untuk pasca banjir ini, boleh datang terus ke Dapur Infak Central Kitchen yang terletak di IM7 Kuantan, ataupun boleh melayari laman web kami di www.dapurinfak.com.
Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama-samalah kita meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk terjejas banjir untuk tahun ini. Dan untuk itu kita kembali dulu bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rozi dengan perkembangan tersebut. Pertubuhan bukan kerajaan NGO dan sukarelawan luar atau berada di zon hijau yang ingin membantu penduduk terjejas banjir di Pahang perlu membuat permohonan secara dalam talian atau mendapatkan kebenaran polis. Mereka yang tinggal di zon merah pula tidak dibenarkan menghantar bantuan ke negeri itu bagi mengelak jangkitan COVID-19. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata pihaknya menerima nasihat daripada Majlis Keselamatan Negeri Pahang, Jabatan Kesihatan Negeri, PDRM dan agensi berkaitan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Tujuannya ialah kita semua tahu bahawa di Pahang ni kita PKPB, maknanya kita bersyarat dan kita tak mahu Pahang jadi PKP pula. Jadi itulah tindakan yang perlu diambil. Ini pun atas nasihat agensi-agensi yang berkaitan. Beliau bagaimanapun menghargai dan mengalu-alukan bantuan NGO serta sukarelawan kepada penduduk terjejas namun perlu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Datuk Seri Wan Rosdi memberitahu pemberita selepas flagship program sukarelawan Pahang di Kampung Pengkalan Jaya, Lebak, Temerloh. Tiada lagi kompromi terhadap individu yang ingkar mulai tengah malam ini terutamanya melibatkan pergerakan rentas negeri. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mamat menegaskan tindakan itu juga menanti kumpulan berkenaan selepas kelonggaran diberi khususnya perantau untuk kembali ke kediaman masing-masing. Dalam masa sama, unit khas ditubuh bagi memantau pengguna jalan raya yang cuba melepasi sekatan jalan raya SJR. Tumpuan penguatkuasaan diperketat akan dilakukan secara menyeluruh termasuk menutup semua lorong tikus keluar dan masuk di sempadan negeri Kelantan. Tahap penguatkuasaan mulai malam ini khususnya selepas tempoh kita akan terus kuatkuasakan undang-undang yang mana tidak ada lagi lah kompromi. Untuk hari pertama 1,552, tapi semalam menunjukkan peningkatan iaitu 3,315 kenderaan. Jadi mungkin dia kejar hari terakhir semalam. So semalam dah ramai. Mana kedua-dua hala yang nak balik ke Kelantan, begitu juga nak keluar daripada Kelantan. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau SJR di Bukit Yong, Pasir Putih. Saudara, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Meteorologi Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi berada dalam tempoh monsun timur laut dengan kelajuan angin yang agak kencang iaitu sehingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama dan juga kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning dan juga jingga. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 16 Januari 2021. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti perkhidmatan feri dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian sandakan di negeri Sabah dan juga bahagian barat di negeri Sarawak sehingga ke hari ini. Selain itu, hujan turut dijangka berlaku secara berterusan melibatkan bahagian barat negeri Sabah dan juga bahagian Limbang, Miri dan juga Bintulu di negeri Sarawak sehingga 17 Januari nanti. Oleh itu, ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan kemungkinan banjir dan juga angin kencang yang boleh berlaku. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini dapat kita perhatikan kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada petang ini
berada dalam keadaan yang cerah dan tiada hujan. Kecuali sedikit hujan yang kini sedang berlaku melibatkan selatan negeri Kedah dan juga utara negeri Perak. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala bagi Sabah dan juga Sarawak, hujan masih lagi berlaku di kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Dan untuk mengetahui perkembangan semasa banjir di Bumi Kenyalang, langsung kita bersama Buma Wayne di RTM Kuching. Silakan Buma. Baik Syahidah, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Penduduk terjejas banjir di sekitar Kuching mengambil peluang cuaca baik hari ini berbanding semalam untuk mencuci rumah dan premis perniagaan yang terjejas ekoran banjir. Tinjauan RTM di Lebuh India, Kuching yang turut dilanda banjir semalam menyaksikan para peniaga membersihkan premis masing-masing yang dimasuki lumpur dan sampah. Para peniaga menyifatkan pembersihan tersebut bukanlah bererti pasca banjir kerana paras air laut tinggi dijangka berlarutan sehingga esok selain cuaca masih hujan di beberapa tempat. Manakala di Kampung Melayu Siniawan, 40 keluarga daripada 25 buah rumah terjejas banjir masih ditenggelami air sehingga paras bumbung ekoran paras air belum surut sepenuhnya. Mereka masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS yang beroperasi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Serembu, iaitu di Sekolah Kebangsaan Siniawan dan Kampung Keranji. Adun Serembu Miro Simoh turut berada di lokasi untuk memantau keadaan semasa air dan melawat PPS tersebut. Kita rasanya belum sampai lagi ke tahap pasca banjir. Kita masih dalam keadaan berjaga-jaga kerana mengikut laporan keadaan cuaca, keadaan hujan ini belum reda sepenuhnya. Jadi kita harap penduduk yang berada di luar sana tetap berhati-hati. Ya. Kesiapsiagaan itu diteruskan seperti biasa. Baik, ketika berdepan situasi banjir ini, Sarawak Energy sentiasa mengutamakan aspek keselamatan penduduk. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai langkah keselamatan elektrik daripada pihak Sarawak Energy, kita bersama Debbie Amanda Padan yang berada di lokasi. Silakan Debbie. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Saya kini berada di stesen pencawang Malehah Batu Kawah bagi bercerita mengenai langkah-langkah keselamatan elektrik ketika musim banjir ini. Bersama saya pada petang ini iaitu Encik Yusri Safri, Naib Presiden Pengedaran Sarawak Energy. Selamat petang, Encik. Selamat petang. Encik, boleh kongsikan kepada orang bagaimana tindakan yang diambil oleh Sarawak Energy jika stesen pencawang ini dilanda banjir, Encik? Okey, terima kasih. Kita mempunyai SOP yang jelas untuk kita menangani masalah-masalah begini ya. Jadi sekiranya pencawang kita sudah mulai dimasuk air, kita terpaksa menutup bekalan elektrik dengan secepat mungkin. Ini adalah untuk mengurangkan risiko-risiko yang boleh menjadikan rejatan elektrik kepada orang awam. Ya, dan sekiranya paras air mulai turun, jadi kita akan mulakan usaha-usaha untuk memulihkan lagi keadaan bekalan elektrik di kawasan-kawasan tersebut. Jadi saya ingin mengesyorkan kepada orang awam bahawa pihak Sarawak Energy akan sentiasa bekerja 24 jam dan kita tidak akan rehat sehingga bekalan elektrik dapat dipulihkan dengan seperti sedia kala.
Baik, mungkin boleh kongsikan juga secara ringkas selain daripada cabaran yang dihadapi oleh pihak tuan jika stesen pencawang ini dinaiki air, apakah cabaran-cabaran lain yang dihadapi oleh pihak tuan semasa musim tengkujuh ini, tuan? Ya. Kita juga mempunyai masalah di mana tiang elektrik tumbang dan juga talian putus. Masalah yang dihadapi sekarang ialah accessibility untuk ke kawasan-kawasan tersebut. Kita sedia maklum bahawa kebanyakan kawasan di sini di mana terdapat banyak tanah runtuh dan juga banjir, dan sukar untuk kita masuk ke kawasan-kawasan tersebut untuk membuat pemilihan. So ini akan menjejas usaha-usaha kita untuk memulihkan keadaan dengan secepat mungkin. Tapi this is something that we cannot avoid, dan kita harus tunggu sehingga keadaan pulih dengan sebaik-baiknya sebelum kita dapat masuk untuk memulihkan keadaan. Baik, secara ringkas, saranan ataupun nasihat tuan kepada masyarakat di luar sana jika premis mereka, tempat kediaman mereka dinaiki air dan semasa berhadapan dengan musim tengkujuh ini. Okay. Jadi seperti saya katakan tadi, our top priority is keselamatan untuk orang awam dan juga kaki tangan Sarawak Energy. Jadi saranan saya kepada orang ramai ialah nombor 1, pastikan bila air sudah masuk ke rumah, pastikan kita tutupkan bekalan elektrik di rumah anda supaya kita tidak mengalami keadaan di mana bekalan elektrik masih hidup, dan ini boleh menyebabkan jatuhan elektrik kepada penghuni-penghuni di rumah tersebut. Dan yang nombor 2, sekiranya anda menemui tiang yang patah ataupun talian yang putus, pastikan anda tidak menghampiri tempat tersebut. Okey, sebab kita tidak tahu, mungkin talian tersebut masih lagi hidup dan bekalan elektrik belum lagi diputuskan oleh pihak Sarawak Energy. Okey, jadi yang perlu dibuat ialah jauhkan diri dan kontak Sarawak Energy dengan secepat mungkin agar kita dapat pergi menghantar pasukan kita untuk memulihkan keadaan dengan secepat mungkin. Baik, saya kira penjelasan yang cukup jelas yang disampaikan oleh pihak Sarawak Energy kepada masyarakat umum ketika musim banjir ini. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan kepada semua. Kembali kepada rakan di studio. Silakan. Baik, terima kasih Debbie Amanda Padan. Pasukan Tindakan Pantas Hidupan Liar Sarawak Forestry Corporation SFC bersiap sedia untuk membantu sekiranya terdapat laporan penampakan buaya di kawasan terjejas banjir di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun berkata, perbadanan itu mempunyai seramai 16 orang anggota SWAT yang bertauliah bukan hanya dalam mengendali buaya, malah haiwan yang lain. Daripada jumlah itu, kucing dan sibu masing-masingnya mempunyai seramai 5 orang anggota, manakala Bintulu dan Miri terdapat 3 anggota di setiap bahagian. Ujarnya ketika ditemu ramah media semasa mengadakan lawatan ke kampung nombor 4 Kuching, operasi mengesan buaya turut dibantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Angkatan Pertahanan Awam dan Polis Diraja Malaysia. Tambah Zulkifli lagi, sejak banjir melanda Sarawak Rabu lepas, SFC telah menerima 2 laporan kelibat buaya, iaitu masing-masingnya 1 di Kuching dan 1 di Saratok. Bagi laporan di Saratok, buaya tersebut telah ditangkap oleh pihak bomba sebelum diserahkan kepada SFC. Sementara kes di Kuching pula yang masih dalam pemantauan pihak SFC, yang mana semalam kelibat 3 ekor reptilia itu dilihat di Sungai Sarawak berdekatan kampung nombor 4. Saudara, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Syahidah. Silakan Syahidah. Baik, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak. Pembinaan rumah atas air, lihat kesesuaian keselamatan penduduk antara laporan semasa dari negeri di bawah Bayu. Untuk laporan penuh, kita terus saja langsung bersama Dia Sahlan di RTM Kota Kinabalu. Silakan, Dia. Baik, terima kasih Syahidah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir, seramai 4,320 penduduk terjejas banjir melibatkan 1,103 keluarga di 3 buah kampung di Pitas dan Bengkoka menghadapi kekurangan bekalan makanan akibat jalan perhubungan terputus disebabkan banjir. Bagaimanapun, tindakan segera telah diambil bagi mengatasi masalah itu, termasuk menggunakan bantuan helikopter polis Diraja Malaysia PDRM untuk menyalurkan bantuan makanan kepada penduduk yang terkandas.
Wakil rakyat kawasan terlibat banjir yang ditemui RTM menyatakan jambatan serta jalan-jalan yang tidak dapat dilalui menyebabkan berlaku sedikit kelewatan menghantar bekalan makanan ke kampung-kampung terlibat. Ada tempat-tempat yang kita tidak boleh lalui, jadi sememangnya mereka tidak sampai bakul makanan kepada mereka. Tapi di tempat-tempat yang terjejas seperti apa yang kita lihat usaha kerajaan pada hari ini melalui pegawai daerah, sememangnya semua tempat pemindahan dan juga tempat-tempat yang kita pikirkan perlu kita dapat antar bakul makanan. Asal masalahnya sekarang jalan putus, kemudian ada kampung yang ditenggelami air banjir dan sukar bagi pihak-pihak yang berkenan untuk datang di situ. Dan tindakan yang telah kita ambil sekarang, kita sudah sekarang ini dalam proses untuk pengantaran melalui udara lah daripada PDRM. Mereka ini tidak dapat dibekalkan bakul makanan karena di Kampung Kumpah jembatan runtuh atau rosak, di Jalan Suang Duyung jalan terputus. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS setakat 4 petang tadi menurun kepada 313 orang dari 4 daerah. Bilangan keluarga di PPS juga berkurangan daripada 207 kepada 84 keluarga melibatkan 149 buah kampung. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, kesemua PPS di Kota Marudu sudah ditutup, manakala 3 PPS di Pitas, 2 PPS di Paitan dan masing-masing 1 PPS di Beaufort dan Lahadatul masih beroperasi. Ya, dalam pada itu, pematuhan prosedur operasi standard SOP di setiap pusat pemindahan sementara PPS menjadi keutamaan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai usaha mengekang penularan COVID-19. Dalam tinjauan kru RTM di PPS Dewan Saint Teresa Kota Marudu, seramai 26 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS berkenaan mematuhi SOP yang ditetapkan selain mendapat perkhidmatan pemeriksaan emosi oleh pihak Jabatan Kesihatan Kota Marudu. Seawalnya kita telah diberitahu oleh KKM mengenai dengan SOP yang mesti dilakukan, mesti ada dalam SOP inilah, dan sebaiknya kami mematuhi. Sebelum masuk kita ambil suhu lah. Mana-mana yang suhu dia tinggi itu kami serah terus dengan KKM lah. Dan setiap pagi di pusat ni kita ambil suhu juga. Kami mesti ikut SOP juga lah. Kedua, pasal ini bagian pemindahan bencana alam. Okey, banyak terima kasih kepada anggota-anggota yang bertugas di hadapan diberi mandat. Kami banyak berterima kasih lah. Cek suhu dan jaga jarak lah selama kami di sini. Kami diambil dengan jentera selama kami kena banjir ada 4 hari lah. Jadi oleh kerana perhubungan terputuskan. Jadi kemarin baru ada keputusan. Nah itulah orang cepat-cepat bergerak ambil kami di sinilah. Susulan kerosakan 12 buah rumah termasuk 2 rumah roboh di Kampung Tanjung Aru akibat air pasang yang melanda perairan Kota Kinabalu Rabu lalu, agensi-agensi berkaitan Jawatankuasa Kampung serta Jawatankuasa Daerah disaran merujuk kepada pihak berkaitan seperti Jabatan Laut dan Pelabuhan untuk melihat kesesuaian pembinaan rumah di atas air untuk keselamatan penduduk. Perkara itu disuarakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya. Sebelum melakukan pembinaan, kita kena rujuk sama ada dengan Jabatan Laut ataupun Pelabuhan untuk mendapat tahu status terkini highest astronomical tide level supaya paras yang kita buat ini lebih tinggi daripada highest astronomical tide level itu. Beliau ditemui media selepas meninjau penduduk dan rumah yang terjejas di Kampung Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Dalam tinjauan ini, Insinyur Syahelmi turut menyampaikan bantuan makanan bermasak, perkakas bina rumah dan pemberian secara one-off kepada 17 keluarga yang terlibat. Kejadian itu menyebabkan 99 penduduk Kampung Tanjung Aru terjejas dan dipindahkan ke balai raya kampung berkenaan. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah petang ini. Awasi anak-anak ketika musim tengkujuh ini, utamakan keselamatan dan patuhi arahan pihak berkuasa. Baik, kembali semula bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuh. Baik, terima kasih dia dengan laporan langsung dari Sabah.
Dan untuk laporan lintas langsung dari Terengganu, kita terus saja bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa dengan antara laporannya, program tuition rakyat dianjurkan untuk kumpulan sasar di pedalaman Dungun. Rashidi, silakan dengan laporannya. Syu, terima kasih. Bagi melahirkan lebih ramai pelajar berbakat dalam seni budaya, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA memperkenalkan program pendigitalan seni budaya. Berkonsepkan persembahan secara dalam talian, lebih 30 bakat bakal dipertandingkan selama 3 bulan bermula bulan depan. Pengarah Seni dan Warisan UNIZA, Profesor Dr. Muhammad Fazil Ahmad menjelaskan antara bakat yang boleh dipersembahkan termasuk bakat mencanting batik, tembaga, tarian, bermain gamelan dan muzik tradisional. So kita buat secara dalam talian dan kita memberi credit hour. Credit hour ni maksud mereka kena habiskan waktu sebanyak 8 jam untuk menyelesaikan keseluruhan persembahan itu. Tetapi bukan persembahan itu dilakukan saja 8 jam secara terus menerus. Mungkin minggu depan lagi 2 jam. Minggu depan lagi 2 jam. Jadi selesai 8 jam. Itu tujuannya untuk memastikan masyarakat tahu bahawasanya mahasiswa masih lagi ada keterlibatan walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Program ini turut mendapat kerjasama Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM. UNIZA mempunyai satu pusat seni dan warisan untuk semua penuntut menguji dan mengetengahkan bakat masing-masing. Program tuition rakyat diperkenalkan kerajaan negeri kepada calon SPM di pedalaman Dungun. Keperluan itu khusus kepada mereka yang berdepan dengan masalah capaian jalur lebar ketika mengikuti pelajaran dan pembelajaran dalam talian. Guru penyelaras Omar Mustafa menjelaskan 3 subjek ditawarkan kepada pelajar iaitu Bahasa Melayu, Matematik dan Sejarah merangkumi 2 kategori. Tenaga pengajar dari sekolah sekitar yang pakar dalam soalan lazim peperiksaan SPM ditugaskan secara bergilir-gilir bagi membantu pelajar berkenaan. Yang kita terpaksa mencari inisiatif sendiri untuk membantu para pelajar inilah. Terutamanya yang tidak mendapat apa-apa akses dengan kemudahan yang terhad dengan kita panggil cikgu-cikgu yang pakarlah dalam bidang masing-masing. Diadakan secara percuma kelas tambahan ini untuk 64 pelajar tingkatan 5 SMK Padang Pulut. Adakan program belajar secara depan-depan sebab saya tak ketinggalan dari segi belajar berbanding belajar di rumah. Budak-budak sebab kalau betul kat rumah susah sikit nak belajar. Kat sini senang nak belajar sebab cikgu ajar depan-depan, faham sikit. Jaga penjarakan semua walaupun belajar depan-depan, jaga semua. Kelas ini juga diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Nasi dagang sangat sinonim dengan Terengganu dan peminatnya sanggup beratur panjang bagi menikmati juadah itu. Bagaimanapun, sejak April tahun lepas, masyarakat telah mengamalkan normal baharu dalam kehidupan harian dengan semua prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan perlu dipatuhi. Situasi itu turut dilaksanakan nasi dagang atas tol. Pemiliknya Tuan Saidatul Jamilah Tuan Zainuddin mengakui beberapa langkah drastik perlu dilakukan pihaknya. Ini termasuk menyewa 8 kanopi bagi melancarkan urusan perniagaan. Selepas pada customer bangun je, kita akan cepat-cepat sanitize kerusi, meja sebelum customer lain duduk. Lepas tu yang kedua, kita akan bagi dia orang beratur jarak 2 meter dan seorang sahaja wakil family yang boleh beratur dan yang family lain tu dia orang boleh tunggu dekat ruang menunggu ataupun dalam kereta. Dan ini pula pandangan pengunjung. Sebab satu dia viral, memang dia popular dekat sini. Lepas tu memang orang cakap sedap, jadi saya pun nak cubalah. Pas saya datang tadi pukul 8 pagi lebih. So lepas seorang je dia beratur, bila dah siap makan, bila dah dapat table kita pun duduk makan, memang sedap. Di sini nak makan nasi dagang tu lah. Lepas tu nampak kan tak? SOP dia nampak kan semua? SOP nampak okey lah. Nampak macam dia punya ikut standard SOP lah. Okey lah, semua rakyat
kat Terengganu ni patuh arahan SOP. Okey. Kat kedai ni sendiri ada nampak macam mana SOP? Saya nampak daripada pos datang mungkin. Saya nampak semua pakai mask and diorang patuh arahan macam kerajaan bagi. Tapi mesti best lah kalau tengok sambutan macam ni kan. Itu lah yang saya beritahu kan. Okey, SOP Encik nampak macam mana kat sini? Alhamdulillah, tapi tadi nampak kesihatan dah. Okey. Kan? Tapi okey lah. Setakat ini sahaja perkembangan dari Terengganu. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan setugas. Salam hormat dan Assalamualaikum. Baik, terima kasih Rashidi dengan perkembangan tersebut. Baik, berikut kita saksikan harga minyak mingguan untuk jangka masa seminggu dari 16 Januari hingga 22 Januari depan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Salam sejahtera, saya Syahida Arifin. Jumpa lagi.